Terima kasih Tuan Yang di-Pertua atas peluang untuk berbahas tentang bajet 2014. Saya gembira menjadi speaker nombor 1 pada hari ini. Dan terlebih dahulu saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Pekan kerana telah berjaya membentangkan bajet kelima beliau. Bajet ini saya kira satu bajet ikat perut yang terpaksa dilaksanakan kerana kerajaan telah gagal untuk mentadbir, menyebabkan hutang negara melambung tinggi dan menyebabkan rasuah berleluasa. Kata Ketua Audit Negara pada 2009, jika segala-gala penyelewengan ini dikoskan, maka negara rugi kira-kira 28 bilion setahun. Dan bajet ini juga merupakan bajet pertama selepas PRU ke-13. Jadi saya kira kerajaan mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan beberapa dasar yang bakal membawa beban baru kepada rakyat, kerana mungkin kerajaan tidak perlu khawatir untuk hilang undi buat seketika. Tuan Yang di-Pertua, saya rasa topik yang paling hot dalam bajet 2004 ini ialah GST. Dan dalam bab ini, saya ingin mengatakan dengan baik-baik kawan-kawan di sebelah sana, saya ingin mengatakan bahawa saya sokong pelaksanaan GST. Tetapi ada syarat. Saya sokong dengan syarat kita tangguhkan GST sehingga memenuhi 5 kondisi ataupun 5 syarat berikut. 1. Gaji minima secara keseluruhannya mestilah terlaksana di seluruh Malaysia. 2. Sekurang-kurangnya 50% populasi pekerja dapat membayar cukai pendapatan ataupun income tax. Kini hanya 14%. Dan sekurang-kurangnya 50% syarikat swasta membayar cukai pendapatan korporat. Kini hanya 21%. 3. Kerajaan mesti mengurangkan perbelanjaan mengurus kerajaan pusat sehingga mencapai nisbah 60-40 kepada perbelanjaan pembangunan. Kini nisbahnya 80-20. 4. Pemulihan semula ataupun dengan izin the recovery of 28 bilion setahun daripada rasuah dan kepincangan seperti yang dilaporkan oleh Ketua Audit Negara. Dan 5, akhir sekali, pungutan GST ini mestilah dikongsi bersama-sama dengan kerajaan-kerajaan negeri dan kerajaan tempatan dengan kadar 50-50 supaya kerajaan negeri dan kerajaan tempatan boleh menggunakan dana ini untuk membangunkan negeri masing-masing. Ya, mohon mencerah. Bukit Bendera kawan saya. Ya, terima kasih Yang Berhormat dan Tuan Yang di-Pertua. Sedarkah Yang Berhormat bahawa pelaksanaan GST di negara-negara persekutuan yang lain seperti sebagai contoh Australia berlaku di mana hasil kutipan GST ini setelah dipungut oleh kerajaan pusat kemudian akan diagihkan kepada negeri-negeri dan wilayah-wilayah di dalam negara tersebut mengikut formula yang tertentu. Dan tujuan pengagihan ini adalah supaya kerajaan negeri dan wilayah mempunyai kapasiti fiskal untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat mereka. Tapi malangnya di Malaysia, tampaknya tidak ada kesanggupan dari pihak kerajaan pusat untuk mengagihkan semula kutipan GST ataupun kutipan cukai maupun GST ataupun cukai pendapatan. Dan ini telah mengakibatkan kerajaan negeri-negeri seperti Selangor dan Pulau Pinang yang walaupun menyumbang berbilion-bilion ringgit dari segi pendapatan cukai, tidak mendapat apa-apa kembali. Adakah ini adil, Yang Berhormat? Memang betul tidak adil. Justru saya menyeru supaya pungutan hasil GST ini mestilah dikongsi bersama-sama dengan kerajaan negeri. Saya nak masukkan ucapan Yang Berhormat Bukit Bendera ke dalam ucapan saya sebab amat benar sekali. Jika kelima-lima syarat ini sudah dipenuhi dan sudah dicapai, maka saya akan sokong sepenuhnya pelaksanaan GST oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tuan Yang di-Pertua, kini saya nak sentuh sikit tentang Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM. Sebelum ini, kerajaan telah berkali-kali enggan memberikan angka pegawai polis dalam cawangan khas ataupun special branch SB. Pada bulan Julai yang lalu, saya telah berdasarkan maklum balas oleh Menteri Dalam Negeri dalam Dewan ini, saya telah membuat satu unjuran bahawa kini kita mempunyai SB seramai 7,642 orang. Tetapi nampaknya saya salah. Berdasarkan laporan anggaran perbelanjaan persekutuan, saya mendapati bahawa jumlah polis SB sebenarnya lebih tinggi lagi, iaitu kira-kira 8,200 orang dan telah diperuntukkan 394 juta ringgit pada tahun 2014. Operasi SB memakan belanja 5.7% belanjawan keseluruhan PDRM
dan ini dibandingkan dengan Jabatan Siasatan Jenayah yang memakan belanja 7.7% belanjawan tersebut. Dari segi tenaga kerja pula, kekuatan SB ialah 6.3% daripada keseluruhan kekuatan PDRM berbanding Jabatan Siasatan Jenayah sebanyak 8.8%. Ini bermakna kekuatan unit risikan SB yang sering digunakan untuk risikan politik adalah hampir sama kuat dengan kekuatan Jabatan Siasatan Jenayah dalam PDRM. Dari segi prestasi pula, prestasi SB nampaknya amat cemerlang. Pada tahun 2012, SB berjaya menghasilkan lebih 380,000 laporan risikan, termasuklah saya percaya risikan politik, terutamanya terhadap ahli politik pembangkang. Ini bermakna 1,000 laporan risikan setiap hari. Jabatan Siasatan Jenayah pula hanya berjaya menyelesaikan kira-kira 60,000 kes jenayah indeks yang dibuka fail. Dalam kata lain, Jabatan Siasatan Jenayah hanya berjaya menyelesaikan kira-kira 15% daripada kes jenayah yang disiasat. Alangkah baiknya jika kekuatan SB dan kecemerlangan SB ini boleh digunakan juga untuk melawan jenayah. Soalannya, mengapa Yang Amat Berhormat Pekan perlu begitu ramai SB? Sedangkan di bawah pentadbiran mantan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi, bilangan SB telah berkurangan sehingga lebih kurang 5,000 orang pada tahun 2008. Malah di pertengahan zaman darurat pada 1954, unit SB yang memangnya ditubuh khas untuk operasi risikan darurat hanya mempunyai 459 anggota ataupun kira-kira 2% kekuatan polis pada masa itu untuk kerja-kerja darurat. Jadi, adakah keadaan di Malaysia pada hari ini di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Pekan lebih teruk lagi daripada zaman darurat? Dalam ucapan bajet 2014, Perdana Menteri mengumumkan ada peruntukan sejumlah 8.8 bilion kepada PDRM untuk dengan objektif mengurangkan jenayah. Peruntukan ini akan digunakan antara lain untuk membina menaik taraf ibu pejabat polis, membina balai polis, kuartus kaki kanan, serta membeli pelbagai peralatan seperti senjata api dan motosikal. Namun, semua ini saya kira tidak bermakna jika kerajaan masih enggan melaksanakan pembaharuan yang telah lama disaran oleh Pakatan Rakyat dan bukan saja oleh Pakatan Rakyat, malah oleh laporan Suruhanjaya Polis Tun Zaidin 2005. Tuan Speaker, ada gangguan sikit di sebelah sana. Minta. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Sila, masa Yang Berhormat. Kerajaan nampaknya lebih rela untuk meluluskan beberapa undang-undang anti-demokrasi dan anti-hak asasi manusia daripada melaksanakan pembaharuan yang disaran oleh laporan Tun Zaidin 2005. Jika tanpa pembaharuan, kalau beli senjata api, saya takut nanti jatuh lagi ke dalam laut atau ke dalam tandas. Tuan Yang Dipertua. Tuan Dipertua, kini saya nak sentuh sikit tentang anak muda. Saya pernah di Dewan Yang Mulia ini mengatakan bahawa anak muda di Malaysia kini menghadapi trilema ataupun 3 masalah besar. Satu, kadar pengangguran anak muda yang tinggi. Keduanya, fenomena underemployment yang serius. Ketiganya, kadar brain drain yang tinggi, terutamanya di kalangan siswaza. Dan trilema ini bertambah serius lagi dengan masalah hutang yang teruk di kalangan anak muda. Jadi bagi saya, bajet 2014 ini bagi anak muda tiada apa-apa berita yang baik. Bajet ini bagaikan lagu lama. Dia ulang terutamanya bab-bab latihan semula. Rescaling, latihan semula. Upscaling, latihan semula. Semua ini telah pun dilaksanakan sebelum ini. Jika program-program ini begitu berkesan, maka tidak wujudlah keadaan trilema yang saya nyatakan tadi. Dan Tuan Yang Dipertua, kira-kira 83% anak muda berumur 30 tahun ke bawah mempunyai pendapatan kurang daripada RM3,000 sebulan. Maka mereka ini tidak perlu membayar cukai pendapatan sebelum ini. Justru pengumuman Perdana Menteri perluasan kurungan cukai di mana mereka yang bergaji RM4,000 ke bawah tidak perlu membayar cukai langsung tidak membawa apa-apa manfaat baru kepada majoriti anak muda di negara ini. Dan tambahan pula melalui GST, anak muda majoriti mereka yang dulunya tak perlu bayar cukai pendapatan kini bakal dibebankan dengan cukai baru. Dalam aspek sukan, Yang Amat Berhormat mengumumkan 239 juta untuk kecemerlangan sukan
terutamanya dalam baik pulih kompleks sukan, gelanggang sukan dan untuk mengenal pasti bakat-bakat sukan daripada bangku sekolah rendah lagi. Semua ini ayat yang baik, perancangan yang baik, tetapi masalahnya ialah pelaksanaan. Kata nak naik taraf kemudahan sukan, kata nak cungkil bakat, tetapi jika ada sekolah yang masih tak ada padang, apa nak buat? Dulu katanya satu murid satu sukan, tetapi padang sekolah yang begitu asas pun tak ada. Macam mana nak bersukan? Di kawasan saya ada sekurang-kurangnya 5 buah sekolah yang masih tak ada padang. SRJKT Kampung Baru, SRJKT Ladang Arma, SRJKC Bengtek, SRJKC Kiau Kuang dan sebuah lagi sekolah kebangsaan yang dah berumur 100 tahun, SK Macang Bubuk. Semua ini tak ada padang. Ada ahli-ahli di sebelah sana yang mengatakan bahawa tak ada padang tak apa pun boleh bersukan. Mungkin di kawasan mereka tak apa, tapi bagi kawasan saya nak anak-anak muda di kawasan saya mempunyai satu suasana pembelajaran yang sempurna. Tuan Yang di-Pertua, kini saya nak sentuh sikit tentang wanita. Walaupun kini Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mempunyai bajet yang lebih tinggi berbanding tahun lepas, namun saya rasa kerajaan telah gagal untuk menanangi satu isu pokok, iaitu membantras budaya diskriminasi, terutamanya diskriminasi gender. Saya nak bagi contoh. Ramai yang kata bahawa wanita tak nak kerja sebab lepas kahwin nak jaga suami, nak jaga anak, nak jaga rumah. Tetapi daripada 155,600 orang wanita yang menganggur pada hari ini, lebih 86% daripada mereka tidak berkahwin, bukan janda dan bukan duda. Ini bermakna majoriti orang perempuan ataupun wanita yang tidak bekerja dan tidak berada dalam pasaran kerja pada hari ini bukanlah kerana sebab berkahwin. Ada faktor lain, termasuklah ketidakadilan dalam perbezaan gaji antara pekerja lelaki dan wanita, dalam kekurangan peluang terutamanya dalam kenaikan pangkat dan suasana kerja yang tidak elok. Dalam kata lain, wujud keadaan diskriminasi gender di tempat kerja. Bagi mengatasi masalah diskriminasi dan memastikan penganggihan sumber secara adil kepada lelaki dan wanita, kerajaan pusat sendiri pada tahun 2003 telah melaksanakan satu projek perintis Gender Responsive Budget GRB yang diketuai oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama UNDP. Antara objektif GRB, dan saya nak petik dengan izin kata-kata mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Hormat, masa saya difahamkan, masa telah ditentukan kepada 10 minit. 15 15 ke 10? 15. Okey, sila. Ada lagi 3 minit, Yang Berhormat. To narrow existing disparities and to reorient public expenditure to reflect the concerns of all its citizens, men and women. Dah 10 tahun, GRB masih belum terlaksana. Dan kini Perdana Menteri pula kata nak buat outcome based budgeting, OBB. Ini tak apa. Tapi apa pula jadinya dengan GRB dan pengupayaan wanita? Fokus kementerian patutlah kepada pengupayaan wanita, kepada pengagihan sumber kerajaan secara keseluruhannya secara adil seperti yang dituntut dalam GRB dan bukan hanya memberi handouts kepada wanita. Dengan kata dalam kata lain, pendek kata, dengan izin, what women want is justice, not just charity. Bajet 2014 ini juga tiada berita baik untuk ibu-ibu dan wanita yang memilih untuk menjadi suri rumah tangga. Mereka tidak ada pengiktirafan, tiada insentif dan tiada keselamatan sosial. Di sini saya nak minta, bukan saja minta, saya nak merayu kepada Yang Amat Berhormat Pekan supaya tiru sajalah Belanjawan Pakatan Rakyat untuk menyediakan caruman sosial wanita RM600 setahun kepada golongan suri rumah supaya mereka ini mempunyai satu jaminan keselamatan sosial terutamanya pada hari tua. Akhir sekali saya nak bincang 2 perkara dengan pendek tentang kawasan saya. Satu adalah banjir. Saya sokong bajet 2014 untuk memperuntukkan 659 juta untuk meneruskan projek rancangan tempatan banjir RTB. Tetapi malangnya apabila saya melihat ucapan Perdana Menteri dan anggaran perbelanjaan persekutuan, saya tak nampak nama Bukit Mentajam dan Pulau Pinang dalam RTB yang disenaraikan. Jadi saya nak tanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya nak tanya kepada kerajaan pusat, bilakah kerajaan akan menyelesaikan masalah banjir di kawasan kami? Bilakah kerajaan akan melaksanakan RTB di Sungai Juru, di Sungai Junjung, di Sungai Perai yang telah dijanjikan untuk siap dalam RMK ke-9, kini dah RMK ke-10. Apa sudah jadi dengan projek-projek ini? Keduanya adalah tentang bas pengangkutan awam. Dalam bajet 2014 ada disebut pengukuhan jaringan pengangkutan awam. Tapi nampaknya
fokus bas awam, komuter KTM dan LRT semuanya berpusat di Kuala Lumpur dan Lembah Klang. Bagaimana pula dengan bandar-bandar lain di seluruh Malaysia? Di Bukit Mertajam contohnya, perkhidmatan bas rapid yang dimiliki oleh kerajaan pusat tidak komprehensif, tidak mencukupi perkhidmatannya, basnya pun tidak cukup. Kerajaan Pulau Pinang telah menawarkan 10 juta ringgit kepada GLC Prasarana untuk menyediakan bas percuma terutamanya semasa waktu puncak kepada rakyat Pulau Pinang. Tetapi itu pun kerajaan pusat dah tolak. Saya nak tanya di sini, apakah rancangan kerajaan pusat untuk menambah baik pengangkutan awam terutamanya perkhidmatan bas di Bukit Mertajam dan Pulau Pinang? Akhir sekali, bajet ikat perut ini amat jelas sekali bajet yang kurang cerdik. Kerana bukan saja tidak dapat menyelesaikan masalah rakyat, malah bakal membawa beban-beban yang baru. Saya nak menyuruh kepada Perdana Menteri supaya menjadi seorang pemimpin yang berani. Beranilah untuk melangkah ke depan. Beranilah untuk melintasi garisan partisan. Beranilah untuk mengambil pedoman daripada cadangan-cadangan belanjawan Pakatan Rakyat. Jangan takut kalau nak tiru perkara yang baik. Sekian saja ucapan saya. Terima kasih.